أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نفتتح هذا المجلس بقراءة سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أحييكم بتحية الإسلام، تحية الإسلام السلام، وتحية أهل الجنة، فسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، خير نبي أرسله الله للعالمين كله بشيرا ونذيرا. اللهم صل وسلم وبارك وعظم وعنئم على هذا النبي الكريم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى. أما بعد. Alhamdulillah, pertama dan selamanya marilah sama-sama kita menjulang setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana pada malam ini kita masih lagi diberikan peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama kita melakukan amal ibadah, yang mana hidup kita di atas dunia ni terlalu singkat. Oleh sebab itulah kita kena perbanyakkan melakukan amal kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sama-samalah kita merebut ladang pahala yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala daripada wabak Covid dan juga yang terbaru, iaitulah virus cacar monyet ke apa, tuan-tuan sekalian. Jadi kita minta jauhlah daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sambung lagi berkenaan dengan kisah tabi'in yang telah kita ceritakan pada minggu yang lalu, dan kita ulang sikitlah untuk ingatan kita, yang mana kita telah menceritakan tentang kisah seorang tabi'in yang namanya Muhammad ibn Hanafiyah. Muhammad ibn Hanafiyah rahimahullahu ta'ala, yang mana Muhammad ibn Hanafiyah ini merupakan anak kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, tapi bukan daripada keturunan Fatimah bintu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi hasil perkahwinan Sayyidina Ali dan juga seorang wanita daripada Bani Hanifah. Lalu yang mana sebelum daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, maka Sayyidina Ali meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya nama anak yang akan lahir
jika sekiranya Nabi telah wafat, nak diberikan nama dengan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan diberikan dengan kunyah ataupun panggilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitulah Abu Qasim. Akan tetapi terkenal dengan nama Muhammad bin Hanafiyah untuk membezakan di antara dia dengan adik-beradik yang lain, iaitulah Hasan dan Husain daripada anak Fatimah Az-Zahra. Jadi tuan-tuan sekalian, kalau kita lihat bagaimana setelah daripada zaman Muawiyah bin Abi Muawiyah dan juga zaman Yazid, setelah matinya Muawiyah disambung pemerintahan Bani Umayyah oleh anak dia Yazid bin Muawiyah. Setelah daripada Yazid bin Muawiyah disambung oleh Muawiyah bin Yazid, anak kepada Yazid diberi nama ayah dia balik, Muawiyah bin Yazid. Kemudian disambung oleh Marwan bin Hakam. Bila Marwan bin Hakam menemui Tuhan, disambung oleh anak dia iaitu Abdul Malik bin Marwan, yang menyambung pemerintahan Bani Umayyah dan dimsytiharkan dirinya sebagai khalifah kepada orang Islam. Maka penduduk di Syam pun membai'ah kepada Abdul Malik bin Marwan. Kalau kita lihat di sebelah Hijaz dan juga Iraq, berlakunya bai'ah yang telah dilakukan oleh Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu. Maka di sana ada dua kumpulan yang besar, iaitulah di antara Abdul Malik bin Marwan dan juga Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu. Wa tafiqa kullun minhuma yad'u man lam yubayi'hu li bai'atihi. Dan kedua-dua daripada mereka ni menyeru supaya berbai'ah kepada mereka. Wa yaz'umu lin-nas annahu ahaqqu bil khilafah min sahibihi, dan mereka mendakwa ataupun menyatakan kepada orang ramai mereka lah yang lebih berhak untuk menjadi khalifah daripada yang lain. Maka tuan-tuan sekalian, saf umat Islam terpecah kepada dua. Saf umat Islam ini berkocok sekali lagi, yang setelah berlaku pada zaman Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Di sinilah bagaimana Abdullah bin Zubair meminta daripada Muhammad bin Hanafiyah yang mempunyai pengaruh yang besar juga tuan-tuan sekalian, supaya memberikan bai'ah kepada dia, seperti mana ahli Hijaz membai'ah kepada Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu. غير أن ابن الحنفية لم يكن يخفى عليه أن البيعة تجعل في عنقه. Ibn Hanafiyah ini dia sedar bahawasanya bai'ah ni akan menjadikan dia ini satu tanggungjawab yang akan dipikul di lehernya, yang mana akan terikat dengan pelbagai tanggungjawab. Lima yubayi'uhu huquqan katsira. Di antara tanggungjawab bai'ah ni tuan-tuan sekalian, minha sallu sayfi dunahu wa qitalu mukhalifi. Termasuklah menyokong orang yang kita bai'ah itu, wa qitalu mukhalifi, dan menentang lawannya. Sebab itulah bagaimana tanggungjawab besar bai'ah ni. Wa ma mukhalifuhu illa muslimin qad ijtahadu fabaya'u li ghairi man bay'ah. Malangnya tuan-tuan sekalian, yang bercanggah dengan ataupun yang menentang ini tak lain tak bukan ialah orang Islam juga, yang qad ijtahadu, yang berlainan pandangan dari sudut ijtihad. Fabaya'u li ghairi man bay'a, maka diberikan taat setia pada orang yang lain. Mana hak ni bai'ah hak ni bai'ah hak ni. Walam yakun ar-rajul al-aqil al-kamil qad nasiya yawm Siffin. Jadi tidak mungkinlah seorang lelaki yang akalnya waras
akal yang sempurna, yang melupakan peristiwa yang berlaku pada hari Siffin, peristiwa Siffin. Kerana Muhammad bin Hanafiyah ni tuan-tuan sekalian, dia menyertai peperangan Siffin. Walam takunis sunun tawilah qad mahat min masma'ihi, yang mana dia tak akan lupa walaupun sudah tahun-tahun yang berlalu, masih lagi kekal dalam ingatan dia, yang mana dia masih ingat lagi suara yang sangat sedih, as-saut al-ajash ar-rasin al-hazin, suara yang sedih, yang merayu-rayu, yang memanggil-manggil daripada belakang. Bila mana umat Islam ataupun peristiwa Siffin ini yang telah mengorbankan 70,000 di kalangan sahabat, di kalangan orang Islam, maka ada suara di balik belakang ni menyebut, ya ma'syaral muslimin, Allah Allah, ya ma'syaral muslimin, wahai sekalian muslimin, Allah Allah, wahai sekalian muslimin. Man lin nisa'i wal wildan, siapa nak jaga wanita kita, siapa nak jaga anak-anak kita. Man lid dini wal a'rad, siapa nak jaga agama Islam ini, siapa nak jaga maruah Islam ini. Man lir rumi wad dailami, siapa yang akan menentang Rom, siapa yang akan menentang Dailami. Na'am lam yakun qad nasiya syai'an min dhalika qad. Yang mana tuan-tuan sekalian, dia tak akan lupalah perkara yang telah berlaku pada peperangan Siffin. Yang mana peperangan Siffin ini akhir sekali dilakukan satu majlis yang namanya majlis tahkim, majlis peradilan, yang mana berdamailah di antara kumpulan Sayyidina Ali dan juga kumpulan Muawiyah. Yang mana tuan-tuan sekalian, ini di antara perkara yang besar yang berlaku pada zaman itu. Oleh sebab itulah tuan-tuan sekalian, Muhammad bin Hanafiyah ni sudah dia tidak mahu lagi menghayunkan pedang ke atas orang Islam sendiri. Jadi dikata kepada Abdullah bin Zubair radhiyallahu an, innaka la ta'lamu ilmal yaqin annahu laysa li fi hadzal amri arabun wala matlab. Sesungguhnya engkau sedar bahawasanya aku ni tidak ada kepentingan dan tidak ada benda yang aku nak sebenarnya. Bukan nak jawatan, bukan nak apa-apa. Tidak ada kepentingan. Wa innama ana rajulun minal muslimin, aku ni orang biasa di kalangan orang Islam. Fa iza ijtama'at kalimatuhum 'alaika aw 'ala 'Abdul Malik bay'atu man ijtama'at kalimatuhum 'alaih. Jika seluruh umat Islam ni membai'ah ke atasmu ataupun bai'ah kepada Abdul Malik, bay'atu, aku akan bai'ah siapa-siapa yang mendokong, mana yang mereka-mereka yang disokong tadi tu, yang seluruh seluruh kalimahnya disokong, aku akan bai'ah orang ni. Mana bila mana ada kesatuan di antara orang Islam ni, aku akan membai'ah orang itu. Akan tetapi bila mana ada dua orang, di sana ada Abdul Malik bin Marwan, ada Abdullah bin Zubair, maka dia melihat satu perkara yang besar ini tuan-tuan sekalian, maka dia kata, ammal an fala ubayyi'uka, adapun sekarang aku tidak akan memberikan bai'ah, wala ubayyi'uhu, dan aku tidak akan bai'ah. Faja'ala Abdullah yu'ashiruhu wa yulayinuhu taratan wa yu'ridu anhu wa yujafihi taratan ukhra. Oleh kerana itulah Abdullah bin Zubair ni ubah cara dia. Dia pujuk Muhammad bin Hanafiyah ni supaya bai'ah kepada dia. Jadi bila tengok jawapan daripada Muhammad bin Hanafiyah, maka dia ubah dengan cara yang lembut. Kadang-kadang dia berkeras juga, berkasar juga tuan-tuan sekalian. Ghaira anna Muhammad bin Hanafiyah ma labitha an damma ilaihi rijalun kathirun ra'aw ra'yahu wa aslamu qiyadatahum ilaihi. Yang mana Muhammad bin Hanafiyah ni tuan-tuan sekalian, pandangan dia menarik perhatian ramai, yang mana ramai yang sependapat dengan dia. Jadi mereka melantik Muhammad bin Hanafiyah sebagai pemimpin mereka. Jadi bila tengok Muhammad bin Hanafiyah ni tak nak bai'ah mana-mana,
Jadi lantik seorang lagi pemimpin. Jadi lantiklah Muhammad bin Hanafiyah menjadi pemimpin mereka. Sehinggalah mencapai bilangan 7,000 orang yang mengikut Muhammad bin Hanafiyah. Mimman atharu i'tizal al-fitnah, mereka-mereka yang mengasingkan diri daripada fitnah ini. Bukan tak nak bai'ah tuan-tuan sekalian, tapi oleh kerana ada berlakunya perpecahan ini, maka tidak dapat nak berikan bai'ah. Ini dia. Wa abaw ay yaj'alu min anfusihim hataban linariha al-mutaqayyidah. Dan mereka enggan untuk menjadikan diri mereka ni sebagai kayu. Kayu yang memarakkan lagi api pertelingkahan. Ini. Sebab tu kalau kita lihat bagaimana pohon-pohon hijau yang Allah Ta'ala jadikan di atas dunia ni, kayu ni tuan-tuan sekalian sebenarnya mengandungi api. Setiap kayu, pohon kayu ni ada api dalam dia, kecuali al-inab, kecuali pohon anggur. Ini ulama' sebutlah. Jadi bagaimana kita lihat, inilah kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Cerita bab kayu sikit tuan-tuan sekalian. Hebatnya kuasa Allah Ta'ala ni tuan-tuan sekalian, bagaimana kayu ataupun pohon-pohon yang hijau ini yang memang kita kata sifat dia lembap, basah. Sebab dia serap air, dia basah tuan-tuan sekalian. Akan tetapi dalam kayu ni mengandungi ada api. Yang mana dalam Quran pun sebut, Allah Ta'ala suruh lihat kepada pohon-pohon kayu ni. Jadi tuan-tuan sekalian, ada di Mekah, di tanah Hijaz ni, tak ingat nama apa pohon kayu tu. Bila mana diambil pohon kayu ni digesek tuan-tuan sekalian, akan mengeluarkan api. Ni dia. Menunjukkan bagaimana pohon-pohon kayu ni ada api dalam dia. Sebab itulah kita lihat bagaimana kebakaran yang berlaku, yang terbaru di California. Kebakaran yang memakan besarlah berapa ekar tak ingat. Kita lihat bagaimana cepatnya berlaku kebakaran sebab pohon kayu ni memang dalam tu ada api. Jadi cepat sangat merebak tuan-tuan sekalian. Ni. Sebab itulah kita lihat bagaimana Allah Ta'ala tak mustahil bagi Allah untuk menjadikan benda tadi itu walaupun dalam keadaan dia sejuk, tapi dalam dia ada benda yang panas. Tak pelik. Tidak mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak jadikan benda itu. Ini dia. Sebagaimana manusia ni juga, yang mana berasal daripada air mani, yang mana asal kita ni daripada tanah Nabi Adam, kemudian lepas daripada itu dijadikan daripada air mani. Air mani sifat dia panas. Yang mana tulang-tulang kita ni sejuk. Ni. Tak mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak menjadikan manusia ini. Ni. Menunjukkan bagaimana kita ni tuan-tuan sekalian, Allah Ta'ala mudah bagi Allah untuk membangkitkan kita daripada mati kita. Ini yang kita kena percaya. Jadi tuan-tuan sekalian, bila mana bertambahnya lagi pengikut Muhammad bin Hanafiyah ini, makin bertambah lagi desakan daripada Abdullah bin Zubair untuk mendesak supaya dia melakukan bai'ah. Jadi kadang-kadang dia buat ni cara yang kasar sikitlah. Falamma ya'isa min dhalika amarahu wa huwa wa man ma'ahu min bani Hashim wa ghairihim ay yalzamu syi'bahum bi Makkah wa ja'ala 'alaihim ruqaba. Bila mana dia putus asa dah tuan-tuan sekalian, dia mengarahkan Muhammad bin Hanafiyah dan mereka-mereka yang bersama dengannya daripada Bani Hashim dan lain-lain lagi, supaya mereka ni ditahan di sebuah lembah di Mekah. Dan ada orang yang memerhatikan mereka. Kemudian dikatakan kepada mereka, wallahi la tubayi'unna aw la uharriqannakum bin nar. Demi Allah, sama ada kamu bai'ah ataupun kamu dibakar dengan api. Ini dia. Summa habasahum fi buyutihim. Kemudian mereka ditahan, dipenjarakan dalam rumah tuan-tuan sekalian. Wa jama'a lahumul hatab, dihimpunkan pohon-pohon kayu tadi itu, pohon apa ni, kayu-kayu api. Wa ahata bihi al-manazil, diletakkan di sekeliling rumah. Hila an balagha ru'usal judran. Nak cerita banyaknya pohon kayu ni, kayu api ni sampai cecah bumbung tuan-tuan sekalian. Ini dia.
hatta innahu law ash'ala minhu hatabatan wahidatan, sekiranya sebatang kayu je menyala, maka semua akan mati terbakar, tuan-tuan sekalian. La ahraqahum jami'an. Ni tu kata sifat kayu, pohon kayu ni dia ada api. Ni inda dzalika qama ilaihi jama'ah min atba'ihim wa qalu, ketika itulah bangun daripada salah seorang jamaah daripada pengikut Muhammad bin Hanafiyah. Dia mengatakan, da'na naqtul ibnu Zubair wa nurihan nasa minhu. Biarkan kami ni membunuh ibnu Zubair dan menyelamatkan kamu daripadanya. Ni faqala, maka kata Muhammad bin Hanafiyah, afanuqidu bi aidina naral fitnata allati min ajliha i'tazalna, adakah kita sendiri nak memarakkan lagi api fitnah ni, sedangkan kerana itulah kita mengasingkan diri. Kita asing diri ni kerana nak mengelakkan fitnah. Tapi kalau kita pergi bunuh Ibnu Zubair ni, kau kita menyemarakkan api fitnah. Ini dia. Wa naqtulu rajulan min sahabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa abna'i sahabatihi, adakah kita nak bunuh sahabat Rasulullah dan anak kepada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dia kata, la wallahi la naf'alu syai'an yughdibu Allah wa rasulah, demi Allah kami tidak akan melakukan perkara yang menyebabkan kemurkaan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan sekalian, bila mana berita tadi dapat tahu kepada Marwan, Abdul Malik bin Marwan, maka Abdul Malik bin Marwan mengambil kesempatan ini, supaya apa, Muhammad bin Hanafiyah ni melakukan bai'ah kepada dia. Maka dihantar surat bersama dengan utusan daripada dia. Dia tulis, tuan-tuan sekalian, dengan tulisan ataupun kita panggil ajakan yang lembut lah dalam ucapan dia tu. Yang mana dia menyebut, laqad balaghani anna ibn Zubair qad dayyaqa 'alayka wa 'ala man ma'aka al-khinaqa wa qata'a rahimaka wastakhaffa bihaqqika. Telah sampai kepada aku bahawa Ibnu Zubair telah menyeksamu dan pengikutmu, ditahanmu ni, mengenepikan hakmu, dan inilah biladus Syam, inilah bumi Syam, negara Syam yang maftuha, yang terbuka di hadapan kamu. Tastaqbiluka anta wa man ma'aka, mengalu-alukan kedatanganmu dan juga pengikutmu ni, ala rahbi wassa'ah. Nak mari bila masa, marilah dia ajak. Fa anzil fiha haitsu tasha' talqa bil ahli ahlan. Pergilah mana-mana saja, tinggallah mana-mana saja yang mana penduduk dia akan meraihkanmu ni. Wa bil jirani ahbaban, penduduk di sini akan menerima dengan senang hati, tuan-tuan sekalian. Wa satajiduna 'arifina li haqqika, dan kami memahami hakmu ni. Muqaddirina li fadlika, kami akan menghormati kedudukanmu. Wasilina li rahimika insyaallah, dan kami akan berikan kebebasan kepadamu insyaallah. Dia bagi tahu dalam surat dia. Bila mana Muhammad bin Hanafiyah terima jemputan ni, maka dia pun menuju ke arah bumi Syam. Pergilah tuan-tuan sekalian ke bumi Syam. Falamma balagu Ublah, bila mana sampai di Ublah. Ublah ni baldatun shimalil Aqabah, satu daerah utara Aqabah. Nama pada zaman Rom, nama dia Ublah. Maka mereka menetap di Ublah ni. Bila dia menetap di Ublah, penduduk sambut dengan cara yang baik, menghormati, mengasihi Muhammad bin Hanafiyah yang datang bersama dengan pengikut dia tadi. Ini dia. Dan melihat bagaimana ketekunan ibadat dia, wasidqi zahadi, kezuhudan, betul-betul zuhud Muhammad bin Hanafiyah ni. Dan di antara benda yang dibuat, tuan-tuan sekalian, dia menyuruh kepada benda yang ma'ruf, mencegah kemungkaran. Ini perkara yang penting. Di mana-mana kita duduk pun, tuan-tuan sekalian, mesti mengajak kepada yang ma'ruf, mesti mencegah kemungkaran. Wa yuqimu fihimus sya'air, dan dilaksanakan syiar-syiar Islam. Mesti buat, mana-mana kita pergi kena laksanakan syiar Islam. Wa yuslihu lahum zatal bain, dan mengharmonikan suasana.
wala yada' ahadan minan nas yazlimu ahadan. Dia tak biarkan siapa-siapa di kalangan manusia ni menzalimi orang lain. Jadi bila mana duduk molek tuan-tuan sekalian, berita ni sampai pada Malik bin Marwan. Dan Abdul Malik bin Marwan rasa susah hati. Dia pun tanya penasihat dia, tuan penasihat, apa pandangan kamu tuan penasihat? Tanya penasihat. Lalu kata penasihat tuan-tuan sekalian, mereka mengatakan tak sepatutnya kita berikan kepada Muhammad bin Hanafiyah ini buat sebagaimana yang dilakukan ini di bawah pemerintahanmu. Ini dia. Maksudnya sama ada dia kena bai'ah juga. Dia kena bai'ah. Kalau dia tak nak bai'ah, dia balik semula tempat asal dia. Ni. Jadi nak suruh bai'ah mula-mula itu suruh mari tuan-tuan sekalian. Jadi dia bimbang takut pengaruh makin besar. Jadi suruh bai'ah. Kalau dah bai'ah, suruh dia balik semula. Maka Abdul Malik pun tulis surat tuan-tuan sekalian. Dia bagi tahu kepada Muhammad bin Hanafiyah yang mana innaka qadimta biladi fanazalta fi tarafin minha. Kamu datang ke negara aku. Kamu duduk di hujung negara aku ni, di hujung lah, mana Aqabah ni jauh hujung sekali lah tuan-tuan sekalian. Wa hadhihi al-harbu qa'imatun baini wa bain Abdullah bin Zubair. Dan kita panggil permusuhan ataupun pertempuran ini berlaku di antara aku dan juga Abdullah bin Zubair. Wa anta rajulun laka bainal muslimin dhikrun wa makan. Dan mu ni seorang lelaki, seorang tokoh yang ada nama. Dan juga ada kedudukan. Wa qad ra'aitu alla tuqima fi ardi illa idza bay'atani, maka aku lihat yang mana kau tidak boleh menetap di bumi tempat aku ni, mana kawasan dia lah tuan-tuan sekalian, bumi Syam ini, illa idza bay'atani, melainkan kau kena berbai'ah kepada aku. Maka dikata lagi fa in bay'atani, kalau kamu berbai'ah kepada aku, falaka minni mi'atu safinah qadimat alayya amsi minal qalzam. Kalau kau memberikan bai'ah kepada aku akan berikan 100 kapal. Ini dia. 100 kapal yang datang semalam daripada Qalzam tuan-tuan sekalian. Qalzam ni satu pelabuhan marfa' qadim, pelabuhan lama di Muara Nil yang dibina oleh Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an untuk mengangkut tentera-tentera Islam daripada Fustat ke Mekah. Maknanya zaman Sayyidina Umar ni hebat dah tuan-tuan sekalian. Ada pelabuhan dah. Ada kapal-kapal dah. Ni bagaimana hebatnya zaman itu. Jadi kapal ni baru sampai semalam 100 kapal. Kalau bai'ah pada aku, mu ambil 100 kapal ni ambil. Dan bukan setakat 100 kapal ni, isi-isi kapal pun ambil belaka lah. Ni tuan-tuan sekalian. Nak berinya. Walaka ma'aha alfi dirham, dan untukmu juga aku akan berikan alfi dirham, 1 juta dirham. Ma'a ma tafriduhu min faridati li nafsika wa li auladika wa li dhawi qarabatika wa mawalika wa man ma'aka. Maknanya tak termasuk daripada untukmu, tak masuk lagi ni. Alfi dirham ni tak termasuk hakmu. Anak-anakmu, kaum keluargamu, hamba-hambamu, pengikutmu tak masuk lagi. Banyak tuan-tuan sekalian. Wa in abaita fatahawwal anni ila makan la sultana li alaihi. Jika sekiranya kau enggan, maka kenalah kena balik semulalah tempat yang tak tertakluk di bawah kuasa aku. Ini dia. Tuan-tuan sekalian, jadi kita sambung sini hari tu, berhenti sini. Jadi kita sambung balik tuan-tuan sekalian. Fakataba ilaihi Muhammad bin Hanafiyah. Apa jawapan Muhammad bin Hanafiyah setelah ditawarkan dengan pelbagai-bagai tawaran tadi itu? Maka dijawab bin Muhammad bin Ali ila Abdul Malik bin Marwan. Daripada Muhammad bin Ali ila Abdul Malik bin Marwan kepada Abdul Malik bin Marwan, salamun alaik. Wa inni ahmadullah alladhi la ilaha illa huwa ilaika. Ringkas je. Bagi salam. Kemudian puji Allah Subhanahu wa taala yang mana tidak ada Tuhan melainkan Allah taala. Amma ba'd. Fala'allaka tatakhawwafu minni.
boleh jadi nak menakut-nakutkan aku. Wa kuntu ahsabu annaka arifun bihaqiqati mawqifi min hadzal amri. Dan aku tahu yang mana Abdul Malik bin Marwan ni khalifah yang mana ketika tu bagi dua tuan-tuan sekalian antara dia dengan Abdullah bin Zubair ni tahu bahawa sikap aku ni yang mana tentang pendirian ini, sikap dia. Lalu dia kata, wallahi law ijtama'at alayya hadhil ummatu kulluha. Demi Allah, kalau bersatu di bawah aku ni, semua umat ini, illa ahla qaryatin wahidatin ma qabiltuhu wala qataltuhum alaihi. Kalau semua bersatu, umat ni bersatu, mereka satu kampung je tak bersatu. Satu kampung saja yang tak bersatu ni, yang enggan terima, yang mana aku takkan terima, ma qabiltuhu wala qataltuhum alaihi, aku takkan memerangi mereka. Ini dia. Jadi kalau ada ramai-ramai semua mana bersatu belaka, tapi satu kampung tak terima, tak bersatu, aku tak nak terima, kata dia. Aku takkan memerangi walaupun satu kampung ini. Walaqad nazaltu bi Makkah fa arada Amr bin Zubair ayyubayi'ahu falamma abaitu asa'a jiwari. Yang mana aku telah turun, aku telah duduk di Mekah. Bila aku duduk di Mekah ni, Abdullah bin Zubair suruh bai'ah dia. Bila aku tak mau bai'ah dia, dilayan aku dengan layanan yang buruk. Summa kata bata ilayya, kemudian mu pula tulis surat pada aku, mengajak aku supaya duduk di bumi Syam. Bila aku duduk di bumi Syam ini, di hujung negara ataupun hujung pemerintahanmu ini, lirukhsi as'ariha, kerana sini harga murah. Harga murah, kemudian jauh daripada pusat pemerintahanmu ni. Fakatabta ilayya bima katabta bi, mu tulis surat pula pada aku sekarang ni. Ni dia. Kan? Itu tulis surat suruh aku mari. Sekarang ni mu tulis surat seperti mana hak mukabar sekarang ni. Wa nahnu munsarifun anka insya-Allah. Jadi kami akan tinggalkanmu insya-Allah. Ni dia. Dah tahu tuan-tuan sekalian macam-macam ni. Tak terima juga. Dia kata kami rela tinggalkan juga. Tak apalah, kami akan pergilah daripada tempat ni insya-Allah. Lalu tuan-tuan sekalian, Muhammad bin Hanafiyah pun beredar daripada bumi Syam. Dia bersama-sama dengan pengikut dia dan keluarga dia pergi keluar daripada bumi Syam. Wa tafiqa kullama nazala min manzilin yuz'aju anhu. Jadi hak ni tak terima, hak ni tak terima. Hijaz tak terima, bumi Syam tak terima. Setiap kali berhenti tuan-tuan sekalian nak cari tempat ni diganggu. Ni dia, diganggu. Wa yud'a ila rahil minhu, jadi diperintah supaya keluar daripada tempat itu. Ni yang berlaku pada Muhammad bin Hanafiyah. Jadi susahlah kita panggil lagu mana, pasal bila dia tak memberikan bai'ah ni, dia tak boleh duduk mana-mana. Jadi tuan-tuan sekalian, bila mana dengan masalah yang dihadapinya sekarang ni, tambah pula diuji sekali lagi. Wa ka'annahu lam takfihi humumuhu kulluha fa syaa Allahu ay yakhtabirahu bi humumin ukhra ashadda waq'an wa athqala wat'atan. Diuji pula dengan ujian lebih berat daripada tu lagi. Ni dia. Yang mana tuan-tuan sekalian, jamaah daripada pengikut-pengikut dia ni, mimman fi qulubihim maradun, yang mana ada kalangan pengikut dia yang ada penyakit hati. Dalam ramai-ramai ni ada juga hak jenis penyakit hati tuan-tuan sekalian. Wa akharuna mimman fi uqulihim ghaflah, ada yang lalai. Ni ja'alu yaqulun, mereka mengatakan inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awda'a sadra aliin wa alihi kathiran min asraril ilmi wa qawaidid din wa kunuzis syariah. Ada kalangan mereka ni mengatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memuatkan dalam dada Ali dan keluarga Ali ni banyak daripada rahsia-rahsia ilmu, dan juga kaedah-kaedah agama, dan juga harta karun syariah ni. Ni dia. Wa annahu khassa ala baiti, yang mana Nabi ni mengkhususkan kepada ahli bait Nabi, keluarga Nabi lah, bima lam yutli' ghairahum alaihi, yang mana tidak kepada semua orang. Ni dia. Mari dah tuan-tuan sekalian, kumpulan-kumpulan yang mana yang melampau ini. Fa adraka ar-rajul al-alim al-amil al-arib, maka Muhammad bin Hanafiyah ni seorang yang alim, dia menyadari perkara ini.
kata-kata yang dibawa oleh pengikut dia tadi yang mana daripada penyelewengan. Wa ma yumkinu ay yajrahu ala Islam wal muslimin min makhatira wa adrar, dan tak mungkin dia nak mengheret Islam dan juga orang Islam ni daripada perkara-perkara yang memudaratkan, yang bahaya ini, tuan-tuan sekalian. Dia bimbang. Sudah timbul dah orang cuba mana apa, walaupun dia ni ahli baik, tuan-tuan sekalian, sampai mengagung-agungkan, mulia-muliakan, mengkhususkan pula, ini dia bimbang, bahaya. Lalu dia mengumpulkan manusia. Dia mengumpulkan orang ramai, dan dia waqama fihim khatiban, dan dia menyampaikan khutbah dia. Fahamidallah jalla wa azza wa asna alaih, maka dipuji Allah dan subhanahu wa ta'ala, dan selawat kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia mengatakan, yaz'umu ba'dun nas anna indana ma'syara alil baiti ilman khassana bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lam yutli alaihi ahadan ghairana. Dia kata ada sebagai manusia ni yang mendakwa kami ni sekalian ahli bait ada ilmu yang dikhususkan dengannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tak diberikan pada orang lain. Ini dia. Lalu dia kata, wa inna wallah, sesungguhnya demi Allah Ta'ala, ma warisna min rasuli sallallahu alaihi wasallam illa ma baina hadzaini lawhaini wa asyara ila al-mushaf. Dia kata, demi Allah, tidak ada yang diwariskan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melainkan apa yang ada di antara dua lembaran ini. Dia tunjuk ni kepada mushaf Al-Quran. Tak ada. Mana hak ni je, hak Nabi tinggal, tak ada orang lain dah. Wa inna man za'ama anna indana syai'an naqra'u illa kitab Allah faqad kadzaba. Siapa-siapa yang mendakwa kami ni memiliki sesuatu yang kami baca selain daripada kitab Allah Ta'ala ni, faqad kadzaba, maka dia berdusta. Ni tuan-tuan sekalian. Nabi tinggalkan Quran, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada semua, bukan kepada ahli baik saja. Dan pada ahli baik tak ada ilmu yang khusus, tuan-tuan sekalian. Ni. Tapi ada golongan-golongan ni yang mana bimbang. Mereka ni melampau dalam memuji ahlul bait, tuan-tuan sekalian. Itu yang timbul khawarij dan sebagainya tu. Lalu tuan-tuan sekalian, ada juga kalangan mereka ini yang memberikan salam kepada dia ni, kepada Muhammad bin Hanafiyah ni, dengan mengatakan assalamu alayka ya Mahdi. Ni dia. Ni hak kata timbul ni, golongan-golongan melampau ni macam Syiah ke sebagainya. Dia bagi salam assalamu alayka ya Mahdi. Dia dipanggil Muhammad bin Hanafiyah ni Imam Mahdi, tuan-tuan sekalian. Ni dia. Lalu kata Muhammad bin Hanafiyah, bila orang bagi salam pada dia, panggil dia ya Mahdi. Ni tuan-tuan sekalian. Lalu jawab apa? Naam ana Mahdiyun. Ya, aku ni Mahdi, betul. Aku ni Mahdi. Tapi Mahdi hak mana? Mahdi yang menunjuk kepada kebaikan. Ni dia. Wa antum Mahdiyun. Mu semua ni Mahdiyun belaka. Mahdiyun ni apa? Mana menunjuk, kamu semua ni menunjuk juga kepada kebaikan. Ilaihi insya-Allah. Kalau aku Mahdi, pokmu juga Mahdi belaka. Ni tuan-tuan sekalian. Mana Mahdi ni tunjuk kepada kebaikan, bukan Imam Mahdi yang mana Nabi sebut pada akhir zaman itu. Ni. Jadi timbul dah ketika ini yang mana tuan-tuan sekalian panggil dia dengan panggilan ya Mahdi. Dan kalau kita tengok hadis-hadis Nabi SAW yang berkaitan dengan Imam Mahdi ni, tuan-tuan sekalian, memang ada. Yang mana Nabi sebut dalam satu hadis Nabi SAW, la tadhhabu dunya aw la tanqadi dunya hatta yamlika al-arab rajulun min ahli baiti yuwati'u ismuhu ismi. Nabi kata tidaklah pergi atau berlalunya masa dunia, tidak akan berlakunya kiamat, melainkan Allah akan memberikan kuasa memerintah kepada kalangan keluarga aku. Namanya seperti nama aku, Muhammad juga. Dan nama bapanya seperti nama bapa aku. Nama dia Muhammad bin Abdullah. Nabi kata. Jadi dalam hadis yang lain Nabi kata, Al-Mahdi min itrati min waladi Fatimah. Nabi kata Imam Mahdi itu daripada keturunan aku, anak kepada Fatimah. Al-Mahdiyu minna ahlal baiti
Imam Mahdi itu daripada keluargaku ahli bait yang Allah perbaiki dirinya pada satu malam. Yuslihullahu fi lailatin. Ada hadis yang menunjukkan yang bagaimana akhir zaman ni akan muncul Imam Mahdi. Akan tetapi bagaimana yang mana tuan-tuan sekalian, jalur daripada jalur keturunan Nabi SAW, akan tapi masa zaman ni tak ada lagi lah. Jadi golongan-golongan ni panggil dah ya Mahdi, sedangkan Imam Mahdi tak muncul lagi, kan? Tak keluar lagi. Jadi sebab itulah ramai pada hari ni yang mendakwa di Imam Mahdi. Ni ramai dakwa timbul di India ke di mana di sini, di Malaysia ada kedok mengaku Imam Mahdi, kan? Mengaku Imam Mahdi. Ni masalah tuan-tuan sekalian. Sedangkan seperti yang disebut oleh Nabi SAW tadi, yang mana nama dia, nama aku dan nama ayah dia sama nama dengan ayah aku, Muhammad bin Abdullah. Jadi tuan-tuan sekalian, lalu kata Muhammad bin Hanafiyah, walakin idza sallama alayya ahadukum, kalau kamu nak bagi salam pada aku, falyusammini bismi, panggillah nama aku. Katakanlah assalamu alayka ya Muhammad, panggil assalamu alayka ya Muhammad. Jangan panggil assalamu alayka ya Mahdi. Ni tuan-tuan sekalian. Lam tatul hiratu Muhammad bin Hanafiyah fil makan alladhi yastaqiru fihi huwa wa ma ma'ahu, faqad syaa Allah ay yaqdi al-Hajjaj bi Yusuf as-Saqafi ala Abdullah bin Zubair. Yang mana kembara dia tak berpanjangan. Yang mana tuan-tuan sekalian, Muhammad bin Hanafiyah ni dia nak menetap dia dan juga pengikut dia tadi itu tidak berpanjanganlah kembara dia. Yang mana faqad syaa Allah ay yaqdi al-Hajjaj, Allah dengan kehendak Allah Taala, yang mana Hajjaj ini tuan-tuan sekalian, dia telah kita panggil apa, telah melakukan sesuatu telah mengalahkan, Hajjaj ini telah mengalahkan Abdullah bin Zubair. Ini dia. Jadi setelah daripada siri-siri yang panjang, akhir sekali Abdullah bin Zubair ni telah dikalahkan oleh Hajjaj. Ini dia. Lalu bila mana semua orang berbai'ah kepada Abdul Malik bin Marwan, semua orang berbai'ah kepada Abdul Malik bin Marwan, fama kana minhu illa an kataba ila Abdul Malik yaqul, maka Muhammad bin Hanafiyah pun menulis surat kepada Abdul Malik bin Marwan. Ditulis ila Abdul Malik, ila Abdul Malik bin Marwan, Amirul Mukminin min Muhammad bin Ali, amma ba'du. Dia kata, fa inni lamma ra'aitu hadzal amra afdha ilaika, setelah aku melihat bagaimana kedudukan ini telah diserahkan kepada kamu, wa baya'akan nas, dan manusia telah memberikan bai'ah kepada kamu, kuntu karajulin minhum, maka aku salah seorang daripada mereka. Ini dia. Fabaya'tuka liwalika fil Hijaz, maka aku akan memberikan bai'ah kepadamu ni melalui gubernurmu di Hijaz. Wa ba'astu ilaika bi bai'ati hadhihi maktubatan, dan aku akan hantar bai'ahku ni secara tertulis. Ni wassalamu alayka, dan dia bagi salam. Bila mana Abdul Malik bin Marwan baca surat ni tuan-tuan sekalian, dia mengatakan kepada kita panggil apa, kepada pegawai dia, "Lau arada ay yashqa 'asa ta'ah wa yuhditha fil amri fatqan laqadara 'ala dhalika." Jika sekiranya Muhammad bin Hanafiyah ni dia nak derhaka kepada aku, nak menimbulkan masalah, dia boleh buat, dia mampu sebenarnya. Wala ma kana laka alaihi min sabil, kalau dia buat tu mu tak mampu nak halang dia. Ni dia. Faktub ilaihi bil ahdi, maka tulislah satu perjanjian. Buat perjanjian dengan dia, satu mitsaq, wal aman, satu perdamaian, wa zimmatillah wa rasulihi, satu jaminan daripada Allah dan Rasulullah, alla yuz'aja aw yuhaja huwa aw ahadu min ashabihi, supaya tidak menimbulkan kekacauan ataupun pemberontakan dia ataupun daripada pengikut dia. Maka ditulis surat tuan-tuan sekalian, wa kataba ila Hajjaj ya'muruhu bi ta'zimihi, maka ditulis surat kepada Hajjaj supaya menyuruh Hajjaj ni, yang mana Hajjaj ni terkenal dengan kekerasan dia, kezaliman dia, yang mana tuan-tuan sekalian disuruh Hajjaj ni supaya menghormati Muhammad bin Hanafiyah, menghormati kedudukan dia, dan
layan dengan sebaik-baiknya, memberikan layanan dengan sebaik-baiknya. Kemudian tuan-tuan sekalian, tak lama kemudian Muhammad bin Hanafiyah pun lam ya'ish ba'da dhalika tawilan, dia pun tak hidup lama. Faqad ikhtarahu Allah ila jiwarihi radiyan mardiya, Allah Ta'ala telah pilih dia, yang mana dia meninggal dunia dengan redha dan diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dia. Nawwarallahu li Muhammad bin Hanafiyah fi qabrihi. Moga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan cahaya kepada Muhammad bin Hanafiyah pada kubur dia. Wa naddara fil jannati ruhahu, dan moga Allah menerangi dalam syurga ni rohnya. Faqad kana mimman la yuridu nafasadan min al-ardi, yang mana tuan-tuan sekalian kita lihat bagaimana pendirian Muhammad bin Hanafiyah ni semata-mata apa? Tidak pernah menimbulkan kemusnahan di atas dunia. Ini dia. Tak nak menimbulkan kita panggil apa? Kemusnahan, perpecahan di atas dunia ni. Wala uluwan bainan nas, dan dia tak mencari kedudukan di kalangan manusia. Kalau nak cari kedudukan dia boleh, tuan-tuan sekalian. Kenapa? Dia daripada jalur keturunan Nabi juga. Daripada jalur keturunan daripada Sayyidina Ali tadi tu. Jadi kalau dia nak kedudukan dia boleh sangat. Tetapi dia tak mencari kedudukan dan tak mencari kuasa. Cuma apa yang dia nak, iaitulah kedamaian, perpaduan di kalangan umat Islam ni, tuan-tuan sekalian. Inilah di kalangan tabi'in yang boleh kita ceritakan pada malam ni, tuan-tuan sekalian, yang mana mudah-mudahan kita dapat mengambil manfaat daripada kisah tabi'in ini, iaitulah Muhammad bin Hanafiyah rahimallahu ta'ala. Sekadar itulah pada malam ini. Jadi kita tangguh dengan tasbih kafar dan suratul Asr. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atamut taslim ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما من كرمك يا أكرم الأكرمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم.